Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sedang penonton yang saya hormati sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kali ini kita bersua kembali dalam rancangan atau sesi laman ilmu anjuran Masjid Negeri Perak Darul Ridwan, dan tiba giliran saya bersama tuan-tuan dalam sesi majlis ilmu ini, laman ilmu. Dan insya-Allah pada pertemuan kita pada kali ini saya ingin menyentuh mengenai, kalau dalam kitab-kitab klasik kita namakan dia sebagai adabul mustafti ataupun adab-adab yang perlu kepada orang yang meminta fatwa. Cuma dalam laman ilmu kita pada hari ini kita turunkan sedikit level ataupun peringkat fatwa itu kepada adab-adab mereka yang ingin bertanyakan ilmu-ilmu agama ataupun masalah-masalah agama, hukum hakam agama. Dan kitab rujukan saya pada kali ini adalah daripada yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam muqaddimahnya dalam kitab beliau yang terkenal iaitu kitab Majmu' Syarah Muhazzab, dan saya olah kembali dan juga simpulkan dan sesuaikan dengan keadaan semasa dan juga dalam keadaan penyoal-penyoal fatwa ataupun mereka yang inginkan penjelasan hukum agama dan sebagainya. Jadi saya rancang untuk berkongsi dengan tuan-tuan dalam bentuk soal jawab supaya nampak dan kita dapat mengikuti dari satu step, satu langkah ke satu langkah. Pertamanya ialah Imam Nawawi rahimahullah ketika menulis dalam muqaddimah syarah muqaddimah majmu'nya, beliau mengatakan man huwal mustafti, siapakah orang yang disebut sebagai al-mustafti. Mustafti ini adalah orang yang meminta fatwa. Jadi orang yang meminta fatwa itu adalah beliau terjemahkan atau beliau tuliskan sebagai kullu man lam yablugh darajatul mufti fima yas'alu anhu min al-ahkam asy-syar'iyyah, iaitu sesiapa pun yang tidak sampai level ataupun peringkat ilmunya itu kepada peringkat mufti. Dan mufti ini dalam perbahasan tradisional adalah seorang yang sangat hebat, ahli mujtahid ataupun orang yang ada kelayakan untuk berijtihad. Cuma dalam situasi kita sekarang, kebanyakan fatwa dibuat secara kolektif, secara jama'i oleh ahli-ahli jawatan kuasa fatwa negeri ataupun dipanggil majlis punding syarak dan sebagainya mengikut negeri masing-masing. Jadi mereka yang tidak mempunyai kelayakan sampai kepada kelayakan mufti, khususnya orang-orang awam, ia memerlukan kepada fatwa, memerlukan kepada hukum hakam, maka mereka ini dipanggil sebagai al-mustafti, orang yang memerlukan fatwa. Adapun kalau kita turunkan sedikit peringkat perbicaraan kita, juga termasuk orang-orang awam yang ingin bertanya mengenai persoalan-persoalan agama yang berlingkaran dalam kehidupan mereka sehari-harian. Itu dipanggil al-mustafti. Barangkali orang awam ataupun sedang penonton sekalian, kita termasuk dalam golongan orang yang memang sudah tentu memang tidak sampai kepada peringkat mufti, dan kita perlu banyak bertanya tentang hal-hal kehidupan, hal-hal yang berkaitan dengan urusan kehidupan kita yang menyangkut soal hukum hakam agama. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, ma huwa hukmul mustafti. Apa hukumnya seseorang itu meminta fatwa? Hukum meminta fatwa atau hukum meminta penjelasan hukum hakam dalam kehidupan seharian.
ada 3 keadaan ikut Imam An-Nawawi, dan saya tambah dengan olahan saya sendiri. Yang pertama ialah yajibu alaihi al-istifta' idza nazalat bihi hadithah kama yajibu alaihi ilmu hikmah. Bermaksud ialah setiap orang yang berlaku sesuatu pada dirinya itu, dia mesti tahu hukum yang berkaitan dengan dirinya. Kalau dia tahu hukum itu, dia boleh beramal dengan hukum. Kalau sekiranya dia tak tahu, maka dia kena bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bermaksud kamu kena bertanya kepada orang yang pakar jika kamu tidak mengetahui. Yang ini sidang penonton sekalian, pengalaman saya di Jabatan Mufti, dan tuan-tuan pun mengikuti, kebanyakan tuan-tuan mengikuti soal jawab agama tiap-tiap hari Jumaat di radio Perak FM. Di sana ada soal jawab yang berlaku. Kalau sekiranya mereka orang awam memerlukan hukum hakam, mereka bertanya. Walaupun soalan itu tidak sampai ke peringkat meminta fatwa, tetapi adalah sampai ke peringkat minta hukum-hukum ataupun meminta panduan-panduan hukum. Saya bagi contoh, antaranya soalan yang biasa juga orang tanya, contoh seperti ada orang bertanya, Ustaz, macam mana, apa hukumnya saya nak membahagi-bahagikan zakat sendiri. Saya tak nak bagikan zakat kepada Majlis Agama Islam, tapi saya nak bagi zakat direct kepada asnaf. Jadi dalam hal ini, kalau sekiranya seseorang itu, saya bagi ini satu contoh saja. Kalau sekiranya dalam hal ini orang yang nak keluarkan zakat sendiri tanpa melalui amil, sudah tentu dia wajib, hukumnya wajib dia berilmu mengenai asnaf yang 8 itu. Siapa itu fuqara, siapa itu masakin dan sebagainya. Dan dia perlu mengetahui tentang bagaimana dikatakan pembahagian itu merata kepada 8 asnaf. Kalau dia tidak ada ilmu mengenai itu, dia kena pergi kepada amil atau dia kena belajar dan bertanya. Dan pengalaman saya mengendalikan soal jawab agama Perak FM ini, ramai orang bertanya soal-soal fiqhiyah, soal-soal fiqh. Tapi jarang orang bertanya mengenai persoalan-persoalan yang berlaku pada diri kita, dalaman kita. Contohnya ialah jarang orang bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya? Bagaimana saya nak buat kalau hati saya keras, contohnya. Tetapi orang banyak bertanya mengenai hukum hakam fiqh. Dan kita kena faham, Islam ini ada tiga jalinan, 3 gabungan. Iman, Islam, ihsan. Kita ada akidah, kita ada syariat ataupun fiqh, kita ada tasawuf, akhlak. Ramai orang bertanya mengenai syariah fiqh. Hukum-hukum fiqh sebab dia zahir, nampak depan mata. Tetapi hukum-hukum dalam hati, hukum-hukum pembaikan islahun nafsi, ramai orang tak bertanya. Tak ada orang bertanya, ya Ustaz, macam mana nak melembutkan hati saya yang keras. Sebab itu kadang-kadang ibadah kita buat, kita rajin tetapi gagal melembutkan hati kita. Kalau orang tanya, Ustaz, macam mana kita nak lembutkan hati kita, sudah tentu kita akan menjawab berdasar bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada seorang lelaki. Syaka ar-rajulu, ada seorang lelaki dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaswata qalbihi, hatinya itu sangat keras. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, in aradta ayyalina qalbuka, kalau sekiranya kamu nak hati kamu itu lentur, hati kamu itu lembut, fa'at'imil miskin, hendaklah kamu bagi makan kepada orang miskin, wamsah ra'sal yatim, dan engkau usap kepala ataupun rambut anak-anak yatim. Ini satu contoh sidang penonton sekalian, persoalan-persoalan yang mesti datang dalam hidup ini, maka orang awam dia mesti tahu hukum tu. Hari ini orang begitu teruja nak beli emas contohnya, ketika harga emas sedang jatuh. Dan bukan sewenang-wenangnya kita boleh bertransaksi beli emas begitu saja, kecuali kita tahu ilmu hukum hakam mengenai emas. Bagaimana pembelian emas, duit yang ada sandaran emas, kita nak beli dengan emas jongkong ke, emas perhiasan dan sebagainya. Transaksi itu bagaimana boleh berlaku supaya tidak berlaku unsur ribawi. Ini hukum-hukum yang berlaku dalam sekitar kita
yang menjadi kewajipan kita orang awam untuk bertanya, sama ada kalau soalan itu bersifat dengan fatwa kepada mufti ataupun ahli fatwa, ataupun bersifat sebagai hukum hakam yang biasa berlaku dalam kehidupan, boleh bertanya kepada para asatizah. Itu yang pertama. Hukum orang yang meminta fatwa itu hukumnya adalah wajib kalau sekiranya datang kepada dia satu keadaan, satu suasana yang dia memerlukan hukum, sudah tentu dia wajib untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu. Kemudian kewajipan yang kedua, dia kena mencari orang yang dia rasa layak untuk dia bertanya. Dia merasa yakin untuk menerima jawapan daripada orang itu. Yajibu alaihi qat'an al-bahth alladhi ya'rifu bihi ahliyata man yastaftihi lil ifta'. Dia mesti mencari orang-orang yang dia rasa yakin dengan hukum hakam agama, yang bakal dia menerima ilmu ataupun keputusan daripada orang itu. Dan ini dalam zaman moden hari ini kita kena awas dan kita kena hati-hati. Tidak memada kepada kita hanya mencari hukum hakam di laman-laman sosial tanpa bimbingan. Maksudnya boleh kita cari tetapi mesti terbimbing hukum hakam tertentu, sebab mufti-mufti segera ini begitu banyak dalam laman web kita ataupun di laman sosial kita. Kalau tidak ada bimbingan, maka kita akan kadang-kadang boleh bayangkan kalau seorang ahli hukum itu ataupun ahli fatwa ataupun para asatizah kita, ketika menerangkan hukum berkenaan mengambil masa setengah jam atau 1 jam untuk menerangkan satu isu. Tiba-tiba hanya dicuplik ataupun hanya dipaparkan, diolah, diedit rakamannya itu seminit atau 2 minit atau 3 minit pada hujung-hujung bicaranya atau pada hukum itu sahaja. Sedangkan penerangan bagaimana hukum itu timbul, bagaimana hukum itu terjadi tidak diterangkan. Maka dalam hal ini perlu kepada orang-orang yang dipanggil ahliyah. Ahliyah itu berkelayakan untuk memberikan bimbingan hukum, ataupun dalam situasi di tanah air kita, khususnya di Negeri Perak Ridwan, adalah para mufti kita dan juga ahli-ahli Majlis Fatwa Negeri Perak Ridwan, kerana diberikan amanah dan autoriti oleh Sultan untuk memberi bimbingan kepada masyarakat. Jadi itu kewajipan kita. Yang pertama, wajib bertanya. Kalau sekiranya kita memerlukan hukum itu, jangan biarkan ia berlaku tanpa kita mengetahui hukum, takut nanti kita terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh syarak. Yang keduanya, kita kena mencari mereka yang boleh membimbing kita di kalangan orang yang berkelayakan, orang yang ada autoriti. Itu soalan yang kedua. Soalan yang ketiga, idza ijtama'a isnani فأكثر من أهل الفتوى ممن يجوز استفتاؤهم فهل يجب على المستفتي الاجتهاد في أعلامهم. Bermaksud, kalau satu tempat itu, ini ibarat Imam Nawawi ketika itu, kita kena faham ketika itu institusi mufti tidak diinstitusikan. Ya, maknanya mufti tidak ada jabatan ketika itu, tidak diambil oleh kerajaan sebagai satu jabatan khas membantu pihak kerajaan. Ketika itu tak ada lagi, maknanya sesiapa yang masyarakat anggap ia sebagai alim, maka boleh ditanya kepada dia dan itu dianggap sebagai mufti. Sebab itu soalan ini berlaku kalau satu tempat itu berhimpun ada 2 orang mufti. Maka adakah orang yang nak minta fatwa itu kena berijtihad, cari sungguh-sungguh di antara 2 ni siapa yang lebih alim. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau sekiranya ada 2 mufti, dua-duanya itu memang ahli fatwa, adakah mustafti, maknanya orang yang minta fatwa itu perlu untuk berijtihad, berusaha untuk bertanya, untuk mencari siapakah di kalangan kedua-dua mufti ini yang paling alim? Maka dijawab oleh Imam Nawawi, dia tidak perlu mencari mana satu, cukup dia tanya salah seorang daripadanya, sebab kedua-duanya berkelayakan untuk berfatwa. Ini adalah dalam suasana ketika itu. Namun dalam suasana sekarang, setiap negeri ada seorang mufti saja, maka dia kena tanya mufti berkenaan lah. Dalam hal-hal yang tidak melibatkan fatwa, hal-hal biasa, hukum hakam yang biasa, maka dalam hal ini mereka yang inginkan mencari hukum ataupun mendapatkan hukum berkenaan,
bolehlah dia mencari orang-orang ustaz yang dia rasa dia itu adalah orang yang layak untuk memberikan hukum hakam. Baik. Soalan yang keempat, kalau ahli fatwa itu ada salah seorangnya warak. Warak ni maksudnya dia seorang yang baik, dia meninggalkan syubhat, dia meninggalkan perkara yang harus, walaupun harus tetapi yang boleh melalaikan dan sebagainya, dan seorang lagi yang alim. Di mana salah seorang siapa yang perlu untuk didahulukan, maka dijawab oleh Imam Nawawi rahimahullah, dalam hal sedemikian hendaklah dia mencari orang yang lebih a'lam, orang yang lebih alim. Jadi dalam kehidupan seharian kita, kalau kita timbul apa-apa masalah, maka kita bolehlah mencari ustaz asatizah yang kita nampak dia lebih alim, walaupun dia kurang waraknya. Kurang waraknya ni maksudnya adalah setengah orang dia melihat kewarakan itu pada cara penampilan pakaian dia, ataupun cara dia bercakap dan sebagainya. Selama mana seorang itu tidak melanggar perkara yang haram, walaupun kurang waraknya, tetapi dia lebih alim, maka dia lebih kena didahulukan daripada orang yang warak berkenaan. Soalan yang kelima, hal yajuzu taqlid al-mayyit. Maksudnya, kalau seorang mufti itu mengeluarkan fatwa dia, kemudian dia mati, adakah fatwanya itu masih boleh dipakai oleh orang yang hidup? Ini sudah kita tahulah dalam imam mazhab kita yang 4 itu semua dah meninggal dunia. Sudah tentu jawapannya adalah harus seseorang itu mengikut fatwa atau hukum yang disimpulkan oleh orang alim ataupun mufti yang telah meninggal dunia. Kerana mazhab-mazhab yang 4 itu dia tidak mati dengan matinya pendiri-pendiri mazhab tu, tetapi dia berterusan sampai hari ini. Kemudian soalan yang keenam, hal yajuz lil 'ami an yatakhayyar aw yuqallida ayya mazhabin sya'a. Soalan yang keenam, adakah harus orang awam seperti kebanyakan kita untuk memilih mana-mana mazhab atau bertaklid dengan mana-mana mazhab? Dalam hal ini, itu soalan yang biasa ditanya. Adakah kita wajib bermazhab? Secara ringkasnya, jawapannya adalah, adakah kita wajib bermazhab ataupun tidak? Kita kena nilai diri kita masing-masing. Kalau kita perasan diri kita sebagai ahli mujtahid, maka kita boleh tidak bermazhab dengan mana-mana mazhab. Tapi sekiranya kita ini tidak sampai kepada tahap mujtahid, tuan-tuan sekalian, taraf mujtahid ini bukan taraf yang biasa-biasa. Orang yang mujtahid ini paling-paling kurang dia memahami ayat-ayat hukum dalam Al-Quran, walaupun dia tak hafal, tapi dia memahami, dia mengetahui ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Kemudian dia mengetahui hadis-hadis hukum, dia mengetahui nasikh dan mansukh, dia menguasai alat-alat ilmu alat bahasa Arab, balaghah dan sebagainya. Yang ini zaman moden ini tidak ramai, sangat sedikit mereka yang mencapai tahap mujtahid ini. Jadi kesimpulannya, majoriti kebanyakan kita adalah muqallid, adalah orang yang tidak sampai kepada level mujtahid, tapi kita muqallid. Muqallid ini adalah orang yang mengikut mazhab ataupun mengikut pandangan orang-orang alim. Jadi kalau kita orang awam, kita kena bermazhab. Kecuali kalau kita mujtahid, bolehlah tidak bermazhab. Ataupun kita berada di tengah-tengah, orang awam, kita atas sedikit daripada orang awam, tapi kita jauh lagi untuk menjadi mujtahid. Paling-paling tidak kita sebagai ahlu tarjih. Ahlu tarjih ni maksudnya kita faham bagaimana istinbat hukum daripada nas-nas syarak. Nas-nas syarak ni maksudnya Quran dan hadis, dan bagaimana boleh keluar daripada Quran dan hadis itu wajib ke sunat ke makruh dan sebagainya. Kita memahami yang itu. Itu pun dia boleh untuk beramal untuk dirinya sahaja, tetapi dia kena berhati-hati bila dia nak menceritakan ataupun menceritakan kepada orang ramai, orang awam kebanyakan yang tidak faham ilmu itu, sehingga berlaku balbalah, berlaku kecelaruan dalam amalan beragama. Orang awam sudah menganggap dirinya itu sebagai ahli ijtihad ataupun ahli tarjih, walaupun dia tidak
berkelayakan untuk itu. Jadi kita kena tengok status atau level kita masing-masing berdasarkan kemampuan kita masing-masing. Jadi kebanyakan di negeri Perak ini, saya bercakap dalam situasi di negeri Perak, orang awam kebanyakannya adalah bukan ahli tarjih, bukan juga mujtahid. Dia adalah orang awam, dan di negeri kita telah dikanunkan bahawa kita bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Maka kita tidak boleh, fala yajuz lahu mukhalafatuhu, dan kita tidak boleh menyongsang daripada mazhab Syafi'i kita kalau kita sudah bermazhab dengan mazhab Syafi'i kita. Sebab itu ada satu komentar yang sangat menarik oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam muqaddimah majmu'nya. Dia kata imam kita ni, Imam Syafi'i rahimahullah ini, hidupnya itu dia agak kemudian daripada imam-imam mazhab yang lain. Dia sempat belajar dengan Imam Malik, dia sempat belajar dengan Imam Abu Hanifah, dengan anak murid Imam Abu Hanifah. Kemudian dia datang, kemudian dia melihat mazhab Maliki, mazhab metodologi dalam mazhab Maliki, metodologi dalam mazhab Hanafi sebagainya. Kemudian disimpulkan, maka lahirlah ilmu usul fiqh. Maknanya Imam Syafi'i telah merumuskan mazhab-mazhab yang datang sebelumnya. Maka dalam hal ini ditambah pula dengan malakah ataupun dengan kemampuan mazhab Syafi'i yang sangat bagus, sangat hebat, sangat unik dalam bahasa Arabnya dan sebagainya. Maka Imam Nawawi menyebutkan bahawa Imam Syafi'i ini adalah beliau berijtihad, bahawa sangat selesa untuk memilih mazhab Syafi'i sebagai mazhabnya. Walaupun kita tahu Imam Nawawi ini seorang yang sangat hebat, kitabnya ditulis beratus-ratus jilid dan sebagainya, tetapi beliau masih juga bermazhab. Cuma ada beberapa perkara yang barangkali dia berselisih pandangan dengan imamnya sendiri, tetapi kita tidak heran, beliau adalah seorang yang atas daripada ahli tarjih sebenarnya. Jadi dalam hal ini, bagi kita orang awam di negeri Perak Ridwan, kita melazimilah dengan mazhab Syafi'i kita, kecuali kita ini adalah ada ilmu yang banyak, barangkali sampai kepada tarjih, boleh mentarjihkan pandangan itu, maka kita boleh pakai untuk diri kita sendiri. Tetapi untuk mengajarkan kepada orang-orang awam, perlu hati-hati untuk mengelakkan daripada mereka lebih keliru dalam amalan beragama. Itu soalan yang ke-6. Soalan yang ke-7, idza ikhtalafa 'ala al-mustafti fatwa muftiyaini famadha yaf'al. Jadi kalau sekiranya ini berlaku dululah, kalau dalam satu fatwa itu dua orang mufti mengeluarkan fatwa yang berbeza, mana dia nak pilih? Maka dijawab ketika itu, yatakhayyar fayakhudh biqauli ayyihima sya', maka orang itu kena pilih pandangan mana-mana mufti di antara keduanya yang dia nak. Sebab kewajipan ke atas dia untuk taklid kepada orang yang ahli dalam fatwa, maka dia boleh ambil mana-mana. Itu jawapan ketika itu. Tapi zaman sekarang kita kena takayuf, kita kena melihat realiti di Malaysia khususnya. Setiap mufti, setiap negeri dia ada mufti masing-masing. Maka kalau kita duduk di negeri berkenaan, maka dia terikat dengan fatwa mufti di negeri berkenaan, kerana dia sudah ditakninkan atau diqanunkan atau dibuat undang-undang. Mengapa dibuat undang-undang? Mengapa tidak dilepas bebas begitu saja? Disebabkan ini adalah dipanggil tasarruful imam birra'iyah manutun bil maslahah. Tindakan ataupun keputusan yang diambil oleh pemerintah itu terhadap rakyat adalah penuh dengan kemaslahatan. Kemaslahatannya apa dia? Untuk kita dari sudut pengajian, kita sudah daripada awal lagi, daripada kita sekolah rendah lagi, tadika lagi, sampai ke peringkat universiti, memang dia ajar dalam mazhab Syafi'i. Begitu juga dalam hukuman-hukuman yang diputuskan di mahkamah-mahkamah syariah bila berlaku pertelingkahan, juga merujuk kepada mazhab Syafi'i untuk dipanggil sebagai penyelarasan untuk memudahkan pentadbiran dan sebagainya. Dan kita tidak menghalang untuk belajar mazhab-mazhab lain, mereka pun ada kaedah ijtihad mereka sendiri. Cuma di Malaysia ini diqanunkan begitu, sehingga dalam kes-kes tertentu
kita memakai kaedah idza hakama al-hakim yarfa'u khilaf. Bila hakim pemerintah telah memutuskan untuk kita mengikuti mazhab Syafi'i, maka terangkat segala khilaf-khilaf mazhabiyah yang berlaku dalam kehidupan kita. Jadi soalan yang ke-8 ini kita jawab dalam situasi pada hari ini, iaitu di setiap negeri ada mufti masing-masing, ada enactment pentadbiran agama Islam masing-masing, yang kebanyakan enactment merujuk pada mazhab Syafi'i kita. Itu pun dalam hal tertentu dia keluar daripada mazhab Syafi'i kepada mazhab yang lain jika ada masalah-masalah yang tertentu. Soalan seterusnya, idza lam yajid al-mustafti bi baladihi ma yaftihi famadha yaf'al. Kalau sekiranya seorang itu dia melihat fatwa berkenaan tak ada di negeri dia, tak ada mufti, mana-mana mufti muzakarat fatwa kebangsaan pun tak keluarkan fatwa, negeri-negeri pun tak keluarkan fatwa, jadi dia nak buat macam mana? Maka dijawab oleh Imam Nawawi, dia kata idza lam yajid mustafti bi baladihi ma yaftihi wajib 'alir rahil ila ma yaftihi wa in ba'udat daruhu. Bermaksud, kalau sekiranya dia tak dapat di negerinya itu orang yang berfatwa mengenai isu berkenaan, maka dia boleh bertanya kepada mufti negara lain walaupun dia jauh. Ini sebagai satu contoh mengenai di negeri kita atau di negara kita tidak ada lagi fatwa menziarahi Masjidil Aqsa. Tidak ada lagi. Cuma kita bila orang tanya, kita menakalkan pandangan-pandangan daripada fatwa-fatwa negara luar. Sebab itu di sana ada dua pandangan. Ada yang mengatakan haram selama mana dia masih bawah di siadah Israel, selama mana Baitul Maqdis itu di bawah penguasaan penjajahan negara haram Israel, maka tak boleh berziarah di situ. Pandangan yang kedua, boleh berziarah tapi dengan syarat-syarat ataupun dawabit yang ketat, dengan tujuan-tujuan yang mulia, tujuan-tujuan tertentu. Saya pun satu ketika dulu berpandangan tak boleh pergi. Tetapi bila didatangi sendiri oleh ulama-ulama dalam Palestin sendiri, hatta dalam Masjid Al-Aqsa sendiri, mereka mengeluarkan pandangan seperti Syekh Ikramah Sabri, iaitu ketua imam, ketua pegawai ataupun yang mengendalikan Masjid Al-Aqsa itu sendiri, Dr. Ikramah Sabri. Dia mengatakan bahawa harus, tapi dengan dawabit yang ketat ataupun dengan syarat-syarat yang ketat. Jadi dah hari ini kita tidak memanjangkan isu khilaf itu, tetapi poinnya di sini adalah kita boleh bertanya kepada mufti-mufti ataupun institusi-institusi mufti di luar daripada Malaysia kalau tidak ada hukum itu dikanunkan ataupun dinaskan, difatwakan di negeri kita sendiri. Soalan yang seterusnya adalah soalan yang ke-9. Kalau di negeri berkenaan hanya ada satu mufti saja dan dikeluarkan fatwa, adakah lazim ke atas dia mengikut fatwa berkenaan? Saya ringkaskan, dalam situasi realiti hari ini, maka sudah tentu kalau fatwa itu diwartakan di negeri berkenaan, maka lazim ke atas penduduk negeri berkenaan untuk terikat dengan fatwa itu. Soalan yang ke-10. Idza stafta fa'afta, kalau dia minta satu fatwa dan mufti sudah mengeluarkan fatwa, dia tanya pada seorang ustaz dan ustaz sudah mengeluarkan hukumnya. Kemudian berlaku lagi perkara yang sama, adakah dia kena tanya sekali lagi? Maka hukumnya, kalau sekiranya benda itu sama, perkara itu sama, maka tidak perlu lagi dia bertanya untuk hukum kali kedua ataupun kali ketiga, disebabkan isunya adalah isu yang sama. Baik, soalan yang ke-11. Hal yajuz an yab'atha sahibus su'ali man yastafti lahu. Adakah harus seseorang itu mewakilkan orang lain untuk dia bertanya kepada mufti ataupun dia bertanya kepada ustaz berkenaan? Ini banyak berlaku dalam pengalaman saya di radio. Kadang-kadang dia segan nak tanya bahawa soalan itu soalan dia, tetapi dia mengaku, ustaz, ada kawan minta tolong soal. Begitulah keadaannya. Datang ke pejabat pun begitu. Kadang-kadang dia kata, saya wakil kepada seorang nak tanyakan kepada ustaz. Tak kiralah sama ada dia yang bertanya ke ataupun dia bagi pihak orang lain dan sebagainya, tapi hukumnya adalah harus seseorang itu menghantar wakil yang dia risiqah, yang dia percaya dengan orang itu,
untuk bertanya soalan kepada ustaz atau kepada mufti. Soalan yang ke-11. Soalan yang ke-11, hal yajuz ayat ba'sa, soalan 11 sudah. Soalan yang ke-12, hal yajuz ayat tabina ala khatil mufti fi i'timadil fatwa. Ketika ini berlaku di zaman Imam Nawawi rahimahullah. Dia kata apa? Hal yajuz, adakah harus seorang itu i'timad, dia bergantung kepada tulisan mufti untuk memberikan jawapan. Maka ketika itu kebanyakan soalan-soalan dia tanya direct, face to face, bertanya terus. Tapi boleh tak kalau ditanya soalan mufti menjawab dengan menulis berkenaan. Jadi dalam hal ini hukumnya adalah harus jika sekiranya dia yakin itu adalah tulisan mufti berkenaan. Tapi zaman sekarang kita sudah gunakan mekanisme itu kebanyakannya. Soalan-soalan melalui email kita jawab dengan bertulis. Dan soalan-soalan yang telah dijawab kita letakkan, kita parking di laman-laman web rasmi Jabatan Mufti ataupun Facebook Jabatan Mufti. Itu adalah rasmi dan boleh kita iktimad, kita boleh mengambil, kita boleh berkeyakinan dengan itu. Dan yang terakhir, soalan yang ke-12. Soalan yang ke-12 sudah. Soalan yang ke-13, ini kita kena, saya lanjutkan sedikit ke-13 ni sebab soalan dengan adab. Ma hiya suwaru ta'addubil mustafti ma'al mufti. Apakah bentuk-bentuk adab yang perlu ada pada seorang yang nak bertanya? Sama ada dia nak bertanya mufti, dipanggil mustafti, ataupun dia nak bertanya kepada ustaz, pada guru, sail, dia bertanya. Mesti ada adabnya. Pertamanya adalah fala yumi'u biyadihi fi wajhihi. Jangan dia tunjuk muka mufti ataupun ustaz tu. Itu kurang adab, dia tunjuk muka. Apa pandangan tuan? Apa pandangan kamu? Itu tak boleh. Perlu dengan beradab. Dan jangan dia kata ma tahfaz fi kadza au ma madhhabuka au madhhabu imamika. Dia tanya direct, dia kata apa yang kamu hafal mengenai masalah ini? Apa tuan hafal mengenai masalah ini? Ataupun apa yang imam mazhab kamu yang mengenai isu ini? Itu adalah bentuk-bentuk perkataan yang sepatutnya tidak berlaku. Sepatutnya ditanya, tuan, apakah hukum perkara ini, apakah dalam mazhab kita apa hukumnya dan sebagainya. Begitulah. Kemudian wala yaqul in ajabahu hakadha qulta lana. Kalau mufti itu menjawab, ustaz itu menjawab, jangan kita kata macam ini jawapan kamu. Itu maksudnya kurang adab. Dia seperti merendah-rendahkan mufti atau merendahkan ustaz yang menjawab soalan berkenaan. Dan biasa berlaku, dan ini pengalaman saya sendiri, setengah yang menyoal itu dia suka membanding-bandingkan. Wala yaqul aftani fulan aw ghairuhu kadza. Dia suka-suka membanding. Dia kata gini, ustaz tu kata gini, ustaz tu kata gini. Jadi pandangan ustaz macam mana? Jangan sebut nama-nama ustaz, jangan sebut nama-nama mufti. Kalau nak tanya terus, jangan suka membanding-bandingkan. Ini akan menimbulkan perasaan yang tidak baik. Tak payah sebut ustaz. Bila kita jawab, kata ustaz jawab begini, ustaz tadi tak cakap begini, semalam ustaz tu kata begini. Itu tidak patut dilakukan untuk kita berbuat begitu. Wala yas'al mustafti al-mufti wa huwa qa'imun mustafizun aw ala halatid dajar. Bermaksud ketika kita bertanya kepada mufti atau bertanya kepada ustaz, kita kena tengok hal keadaan ustaz berkenaan. Jangan ketika, minta maaf, saya pun berpengalaman juga, ketika kadang-kadang kita sebagai manusia, kita pergi pasar tani, kita pergi pasar malam sebagainya, kita sedang membeli belah, orang di situlah orang nak bertanya, ustaz nak tanya gini, nak tanya gini, nak tanya gini. Itu saat yang tidak sesuai. Satu lagi, zaman media sosial ini, ada orang hantar soalan dalam Facebook, bukan dalam Facebook, dalam WhatsApp kita. Dia tulis begini, ustaz, apa hukum seorang itu dalam iddah tetapi dia nak menziarahi ibunya yang sedang tenat? Ustaz bagi hukum, ustaz bagi dalil-dalilnya sekali, dan mazhab-mazhab yang lain. Tuan-tuan, ini adalah soalan peperiksaan, bukan soalan yang kita boleh jawab dalam WhatsApp. Ada soalan-soalan yang kita boleh respon dengan segera, dengan pantas,
dengan tepat. Tapi ada soalan-soalan yang kita tak mampu jawab melalui WhatsApp dengan ruang yang sangat pendek, yang tak mampu menyampaikan maksud. Jadi jangan kita minta sesuatu yang besar tetapi kena menggunakan mekanisme yang, kalau soal-soal begitu, elok kita bertanya secara direct, secara telefon dan sebagainya. Kemudian jangan lupa untuk mendoakan. Ini jarang kita buat. Kita mendoakan orang yang kita minta hukum atau kita minta fatwa itu sebab kalau kita baca-baca kitab-kitab lama, selalu ma taqu rahimakallah, apa pandangan tuan, mudahan Allah merahmati kamu, atau radhiya anka, Allah meredai kamu, wafaqakallah, semoga Allah beri taufik kepada kamu, wasaddadaka, semoga Allah memberikan jawapan kamu itu tepat pada apa yang dikehendaki, radhiya an walidaika, supaya Allah redha kepada kedua ibu bapa kamu. Doa-doa kepada orang-orang yang kita minta fatwa ataupun kepada orang-orang yang kita minta hukum, para asatizah kita. Dan soalan yang terakhir, soalan yang ke-14. Hal yang bagi lil ami ayu talibal mufti bidalil ala ma aftahu. Adakah seorang awam itu yang bagi sayogia untuk minta dalil daripada mufti terhadap apa yang difatwakan itu? Dia minta hukum kepada mufti ataupun para ustaz, dia minta hukum, ustaz pun bagi hukum dalam majlis berkenaan. Kemudian, ustaz, apa dalil? Di sini tengok adab yang diajar oleh Imam Nawawi rahimahullah. Yang bagi lil ami alla yutalibal mufti bidalil wala yaqul lima. Sayogia sepatutnya seorang awam itu tidak meminta mufti yang mengeluarkan fatwa atau hukumnya itu dengan dalil, lantas dia berkata lima. Sebab apa hukumnya begitu? Tetapi lakin in ahabba an tuskina nafsuhu lisima'il hujjati talabaha fi majlisin akhar. Dan kalau dia nak juga hukum ataupun dalil-dalil itu, dia nak dengar dalil itu, dia boleh minta, tetapi bukan pada majlis yang sama. Maksudnya dalam majlis berkenaan dia menerima fatwa tu dulu, kalau dia tak puas hati, dia nak tahu dalil, cari majlis yang lain. Kerana kadang-kadang majlis itu tidak dirancang soalannya begitu, dan mufti pun macam manusia juga, dia tak ingat semua dalil-dalil, pendalilan, istidlal dan sebagainya. Kalau dia minta dalil seperti itu, barangkali dia boleh bawa dalil, tetapi dia tak dapat perincikan macam mana nak istidlal dalil itu atau istinbat daripada dalil itu. Kecuali dalam waktu yang lain, dia boleh bersedia dan lebih bermanfaat kepada mereka yang nak betul-betul nakkan dalil berkenaan. Jadi tuan-tuan sedang penonton sekalian, saya rasa takat itu dulu tajuk yang saya ulas pada kali ini dalam laman ilmu adalah adab-adab al-mustafti, adab-adab orang yang minta fatwa. Cuma saya sesuaikan dengan kita, iaitu kita turunkan sedikit adab-adab bukan sahaja orang yang minta fatwa, tapi adab-adab orang awam minta hukum daripada orang alim, tuan guru ataupun para asatizah kita. Di sana ada adab-adabnya, dan saya sudah huraikan 14 soalan yang saya olah semula daripada mukadimah kitab Majmu' Imam Nawawi rahimahullah, dan saya sesuaikan juga dengan keadaan semasa pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, dan sebagai apa yang kita dengar ini sebagai panduan kepada kita semua dalam kita sebagai orang awam nak bertanya kepada para orang alim ulama kita ataupun para mufti kita. Wallahu alam, wa sallallahu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.